Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Rafiuddin bin Rohani. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah saya hari ini sebenarnya berada di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Okey, selamat datang kepada yang menyertai saya tu siapa saya tak pasti. Boleh tak komen sama ada suara saya didengari ataupun tidak ketika ini. Jadi pada malam ini sebenarnya tempoh hari saya berada di Lexis Hibiscus. Saya kurang berpuas hati sedikit dengan live saya tu sebab saya tak bawa kad ASK. Kad ASK ni, ni kad ASK-nya. Tempoh hari saya tak bawa. Jadinya hari ini saya cuba untuk membawakannya kepada kalian. Kad ASK ini macam mana kegunaannya. Muhammad Akmal Azman, terima kasih. Jelas suara hari ini alhamdulillah, tapi bukan untuk menyanyi lah. Okey, kad ASK ini yang saya nyatakan sebelum ini adalah inovasi yang banyak telah memenangi pelbagai anugerah. Jadi saya nak share kebaikan je kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live saya pada malam ini. Kenapa kad ASK ni bagus Kenapa kad ASK ni bagus? Sebenarnya dia adalah salah satu cara untuk kita catalyst, sebagai catalyst, triggering ideas kepada semua pengguna. Tak kisahlah sekolah rendah ke, prasekolah ke, sekolah menengah, hatta pelajar APT ataupun dewasa itu sendiri. Okey. Di dalam ni sebenarnya ini adalah antara stok yang terakhir untuk harga RM30. Selepas ni ada pembaharuan, kita akan up kepada RM50. Kita akan ada tambah baik lagi inovasi dia melalui sinaran ilmu learning and consultancy. Baik, di dalam ni sebenarnya kita ada kad. Kad ni ada set kad. Set kad ni dalamnya ada 48 kad. Ni lah 48 kad banyak. Yang ni biru. Biru maksudnya ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina ataupun Mandarin. Jadi kalau ada satu lagi set adalah warna hijau, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okey, saya nyatakan dulu hari ini saya bawa bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Namun kalau saya sebagai orang yang salah satu pembina modul bagi KASK ini, saya memilih untuk pengucapan awam pengucapan awam ataupun impromptu speech. Okey, kita akan gunakan kad ni sebentar lagi. Apa lagi selain kad dalam ni? Okey, dalam kad ni ada ni. Ada macam dam ni. Okey, dam. Ini adalah dam kosa kata. Game ni best. Macam mana nak main dam? Nak main dam ni mestilah ada dadu, betul tak? Okey, ada dadu dan juga kita ada cara permainannya menggunakan guideline sini. Maksudnya dadu saya tertinggal pula, tapi tak apa. Saya akan tunjukkan nantilah. Okey, dalam ini kita dah nyatakan sekali 12 jenis game. 12 jenis games. Adam Juni. Selamat datang Adli Rudi Okey. Dalamnya ada 12 game daripada set permainan 1 hinggalah ke 12. Okey, kebanyakannya untuk anak-anak lah anak-anak ramai yang dah guna, keluarga ataupun ibu bapa dah gunakan modul ini. Jadi sesiapa yang beli, kita akan bagi juga barcode QR code ni untuk mereka tengok sendiri macam mana permainan game ini. Terima kasih juga kepada Sharifah Nawirah kerana membeli 4 set games ataupun 4 set KASK yang saya akan post akan datang ni dalam masa terdekat ni lah. Baik, dalam ini ada beberapa muka surat ni, kita terus nyatakanlah kaedah-kaedah permainan. Ada game 1, game 2, game 9 dan sampai game yang ke-12. Okey. Maklum balas yang kami dapat memang terbaik lah. Okay. Kami akan bertarung untuk peringkat seterusnya di peringkat Asia. Okay, malam ni saya nak kongsikan kepada kalian macam mana nak main game ni. Serba sedikit lah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dalam masa yang terhad ini. Kad warna biru. Azwa, saya berada di Kuala Lumpur Kalau berada di Bangi tu nantilah roja-roja. Okay, contohnya ini adalah kad ASK yang tadi warna biru tu. Saya kocok-kocok lah macam biasa orang main teruk, tapi ini adalah teruk bermanfaat InsyaAllah. Okay, kita dalam masa kita meluangkan masa bersama keluarga kan, kalau maklumlah kita banyak kepada gadget sekarang satu ketika saya pun terfikir, saya pun kaki gadget juga sebab buat promosi itulah, buat promosi ini, menulis konten di Facebook dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu meluangkan masa dengan anak-anak dan juga keluarga. Salah satunya adalah menggunakan kad ASK.
kat ISK. Jadi saya kongsikan apa yang saya lakukan di Politeknik Ibrahim Sultan ataupun beberapa politeknik lain yang telah menjemput saya, dan juga training of trainers bersama jurulatih utama kat ISK ni. Okey, contohnya saya ambil kad ni. Okey, katalah kat sini Adam Juni lah, Adam Juni tarik. Okey, saya kocok-kocok. Okey, tarik. Contohnya ditarik dapat apa? Gitar. Okey, gitar. Okey, kaedahnya macam ni. Contohnya kalau saya buat impromptu speech ataupun pengucapan awam secara spontan, jadinya saya akan begini. Okey, kita akan terus buat pengucapan awam secara spontan. Kita akan mulakan secara mukadimah ataupun orang kata warming up lah. Warming up untuk 30 saat pengucapan awam. 30 saat pengucapan awam. Okey, Adam sila tarik kad. Okey, 30 saat dari sekarang. Ting. Okey, kad saya adalah cendawan. Tuan-tuan perempuan menggunakan cendawan adalah salah satu jenis sayur-sayuran yang mana boleh dimasak. Sekiranya mak saya masak cendawan ini dengan campur cili padi dan juga air dan juga sup, wah memang sedap. Okay, cendawan ini bukan sahaja boleh didapati di Malaysia, malah di seluruh dunia. Pasaran untuk cendawan ini meluas, yang mana cendawan ini ada pelbagai jenis. Jika diikutkan cendawan ini ibarat pepatah, cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi apabila selepas hujan ada banyak cendawan yang akan tumbuh di pokok-pokok ataupun kayu-kayu yang telah mati. Dan ini salah satunya apa juga tumbuhan yang hidup di mana muka bumi ini memberi manfaat kepada manusia. Contoh, dapat cendawan lah pula. Susah juga susah juga. Okay, let's say in English. Okay, tadi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina saya tak mahir lah kan, kenalah orang yang berbahasa Cina. Kuala Lumpur, Waalaikumsalam, Jabbar, KL. KL di mana saya pun tak tahu kat mana. Maybe di Jalan Hang Jebat kot. Jalan Hang Jebat. Hang Jebat. Okay, let's say in English. Matilah nak. Tak apa, we try. Okay, contoh. Saya berfokus pada bahasa Melayu. Tetapi sekiranya bahasa Inggeris, saya nak nyatakan penggunaannya beginilah. Katalah Jabbar. Jabbar, ting dia angkat. Monkey. Okay. Last week I saw monkeys in the zoo at Johor Bahru. So, okay, salah satunya we can see that it colors with brown color and 4 foots, we have tails, and also it's smiling. The color is brown like my shirt. For example. So kita juga boleh gunakan contoh monyet ni dalam bahasa Cina. Saya pun tak tahu nak sebut. Okay. Tetapi kalau kita nak level up dia punya kad ni boleh. Dari peringkat IPT saya level up begini. Contohnya dia akan katalah Adam Juni tadi dapat gitar. Kita KIV lah gitar tu. Kita cari kad lain. Katalah Adam cabut lagi. Dapat gunung. Okay, saya akan soal pelajar tersebut gunung. Ini ikutlah pengenali. Saya cakap okey, gunung dalam konteks keamanan dunia. Contoh keamanan dunia. Itu contohlah. Okey, gunung dia nyatakan. Dia akan nyatakanlah gunung merupakan salah satu makhluk Tuhan yang telah diciptakan. Okey, kalau saya bagi contoh, kalau dalam konteks keagamaan contohnya law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kalau kat sekolah-sekolah agama lah, dia boleh buat terjemahan law anzalna, sekiranya diturunkan hadzal Quran ini, ya Allah, macam ceramah agama lah pula. Ala jabalin, di atas bukit ataupun gunung, nescaya la ra'aitahu, saksikanlah, la khasyian mutasaddian min khasyatillah, okey, takut dan khusyuk kepada Allah. Itu ibaratnya contoh. Izzat Ifkar, selamat datang. Ini kalau contoh dekat sekolah agama. Kalau dia boleh, kalau satu lagi bahasa Arab, bolehlah jabal ke dan sebagainya. Okey. Itu adalah contoh secara simple saya nak tunjukkan macam mana kad ini dipermainkan. Kita boleh juga secara debat. Okey, debat. Debat contohnya A lawan B lah. Katalah Izzul Ifkar lawan siapa? Jimmy Patrick. Izzul Ifkar lawan Jimmy Patrick. Ini kalau saya live secara StreamYard, diorang boleh muncul kat tepi ni. Tapi tak apa, saya tunjukkan saja. So, katalah Izzul Ifkar tarik ni. Jimmy Patrick tarik ni. Okey. Puan Hashimah, selamat datang. Ini Izzul ni, Jimmy. Izzul dapat papaya. Papaya apa? Betik. Jimmy dapat kapal. Okey. So, kapal lawan betik. Okey, kapal lawan betik.
Macam mana kapal lawan betik, inilah yang saya aplikasikan dalam perdebatan ataupun dalam latihan debat pelajar-pelajar yang ada. Walaupun dia nampak simple, tetapi kita boleh olah menjadi sesuatu yang kritikal. Apa yang paling sukar dalam perdebatan adalah menemukan titik pertemuan penghujahan perdebatan tersebut. Ibaratnya macam mana betik, isunya nak dipertemukan dengan kapal. Jadi A akan lawan B. Dia akan cakap lah, betik ini amat baik, betik ini untuk ekonomi, boleh ditanam di halaman rumah kita ataupun di belakang rumah, ada pasaran tempatan, betik ini murah, tidak seperti kapal, kapal itu mahal. Jadi betik ini boleh dimakan oleh sesiapa sahaja, tetapi setiap orang tidak boleh membeli kapal, tuan-tuan dan perempuan atau yang berhormat. Ibaratnya begitu. Okey, katalah 15 saat. Okey, lepas tu kapal jawab, yang berhormat, kapal ini memanglah mahal, tetapi dia mewah. Dia mencerminkan kepada kekuatan ekonomi sesebuah negara. Apabila sebuah negara itu ada kapal, yang menunjukkan bahawa negara itu amat baik dari sudut ekonomi. Tidak juga seperti betik. Betik hanya sekadar satu jenama yang mana murah dan boleh didapati oleh semua orang. Ia tidak eksklusif, yang berhormat. Contoh. Lepas tu betik jawab lagi dah. Betik jawab kata, yang berhormat, jangan salah faham yang berhormat. Betik ini sekiranya ditanam secara bersepadu, holistik, menggunakan teknologi terkini, ia boleh dijual dan juga dipasarkan di seluruh dunia. Mungkin mengalahkan kapal-kapal yang berhormat itu. Kapal-kapal itu hanya boleh digunakan oleh sebahagian sahaja. Tetapi betik ini boleh memberi bermanfaat kepada semua. Antaranya produk kesihatan, produk makanan dan produk lain-lain. Kapal pun jawab, tapi yang berhormat, betik itu hanya sekadar makanan di dalam kapal untuk kelasi-kelasi. Tidak lebih daripada itu, yang berhormat. Ini menunjukkan bahawa kapal ini lebih baik. Jadi, bagaimana saya mewujudkan pertembungan di antara betik dan kapal dengan hanya menyatakan bahawa betik itu boleh berada dalam kapal dan kapal itu dari sudut ekonomi ataupun dari sudut eksklusiviti boleh mengalahkan betik, boleh dijadikan perdebatan. Okey, selamat datang kepada Khairul Zaki, Azrin Zabidi dan Fitri Rosidin. Okey, kat tiga bahasa ni bukan sekadar apa tu ya, share your video. Terima kasih Izul Ifkar, YB Izul Ifkar dari Terengganu. Fitri Rosidin dari Sarawak. Okey, apa khabar Fitri Rosidin? Baik, ini baru beberapa jenis kad. Malam ni saya buat spontan sajalah. Jadinya kalau macam di satu ataupun jemputan-jemputan ceramah daripada luar, saya akan rangkakan satu modul yang mana bersepadulah. Kalau ikutkan trending sekarang, kita menggunakan Safer. Safer ni adalah satu framework yang mana framework yang diwujudkan oleh Cambridge. Jadinya setiap negara sekarang tengah menuju Safer tu. Safer tu adalah komunikasinya, comprehension atau pemahaman, penulisan dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan kad ini juga, saya pun berusaha lah sebenarnya untuk berkongsi kepada lebih ramai bagaimana kad ini boleh membantu. Macam contoh Sharifah dan Wira, beliau nak gunakan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas, OKU, masalah pendengaran dan sebagainya. Jadi kita cuba tengoklah bagaimana kad ini boleh pergi jauh. Okey.